Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Ala ma manna ala ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Witir, kita dapat menyambung bacaan kita mendidik generasi idaman. An-Nabiyul Karim kana mualliman, iaitu pada muka surat 97, bab yang ke-11. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Bab yang ke-11 pada menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk tubuh murid untuk membangun kedekatan sekaligus mengingatkan. Kata penulis, dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahawa Nabi SAW pernah menepuk dan menyepak salah satu anggota tubuh sahabatnya sebelum memberikan pelajaran dan nasihat. Hal tersebut semata-mata untuk membangunkan keakraban dan menumbuhkan perhatian mereka terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Ini yang kita katakan ikhwan sebagai dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah. Masa bila nak sentuh, masa bila tidak, masa bila kena garang, masa bila tidak, masa bila kena lembut, masa bila kena tegas, dia tahu. Dia duduk dalam perkataan al-hikmah, dia bijaksana, dia reti. Lagi satu ikhwan, Al-Quran menyebut kepada kita tentang apa yang Tuhan minta Nabi buat, apa yang Allah Ta'ala minta Rasul dia buat. Makana li basharin an ya'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukm wal-nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Ini Allah cerita benda yang tak patut. Seseorang itu tak patut buat macam ni. Bila Allah bagi kepada Nabi itu kitab, Allah bagi pada Nabi itu hukum, kebijaksanaan, hikmah-hikmah. Allah bagi pada Nabi itu nubuwah, risalah nubuwah. Summa yaqula linnas, kemudian Nabi itu kata kepada pengikut dia, kunu ibadan li min dunillah. Hampa semua kena beribadat kepada aku, bukan pada Allah. Allah kata tak patut buat begitu. Walakin, tapi apa yang mereka kena buat? Kunu rabbaniyina. Sebaliknya, kamu kena jadi hamba yang ada hubungan dengan Tuhan pencipta kamu. Jadi dalam usaha itu, ini pada ayat 79 dalam Ali Imran, dalam usaha itu, inilah yang dapat kita lihat. Apa saja Nabi buat, membawa umat dia menjadi rabbaniyin. Rabbaniyin bermakna berhubung dengan pencipta. Kita jadi hamba yang rabbani. Tengoklah Nabi didik macam mana. Penulis kata, berikut di antara riwayat-riwayat tersebut. Satu,
Nabi SAW menepuk dada Al-Abbas radhiyallahu an sebelum mengingatkannya untuk tidak mengharapkan kematian. Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibu Fadl, Ummul Fadl bin Abbas. Dia berkata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi paman beliau Al-Abbas yang sedang sakit. Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibu Fadl lah, Ibu Fadl. Jadi Ibu Fadl ni siapa dia? Isteri kepada Al-Abbas lah. Fadl, nama dia Fadl. Ummu Fadl. Ummu Fadl. Tak, ni bukan kunyah. Ni dia nak habaq kata Ibu Fadl. Kalau kunyah Ummu diberi untuk perempuan, tak diberi untuk lelaki-lelaki. Untuk lelaki-lelaki dibagi Abi ataupun Abu. Abu bahasa Melayu lah. An Abi. Abu bahasa Melayu, Abi bahasa Arab. Dia kata satu ketika Rasulullah mai jumpa pak menakan dia Al-Abbas sedang sakit. Laki-laki itu, siapa laki-laki itu? Al-Abbas lah. Mengharapkan kematian kerana sakit yang dideritanya. Nampaknya dalam kes ni isteri dia tak puas hati dengan dia. Dia tak kata suamiku, dia kata laki-laki itu. Laki-laki itu tak puas hati. Maknanya dia tak puas hati dengan perangai lelaki dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Al-Abbas radhiyallahu anhu dan bersabda, "La tatamanna al-maut ya amma Rasulillah, in tabqa tazdad khairan yakunu zalik, fa huwa khairul lak, wa in tabqa tasta'tib min syai'in yakunu zalika khairan lak." Nabi kata, janganlah engkau mengharapkan kematian, wahai paman Rasulullah. Gamaknya mamak duk panggil mamu tu ambil kat sini ke nah? Amu pak menakan lah. Jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau dapat memperbanyak amal kebaikan, dan hal itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau juga bisa bertaubat dari sesuatu, dan hal itu lebih baik bagimu. Di bawah tu ada nota kaki sikit. Isti'tab bererti meminta dihilangkan celaan. Nabi guna wa in tabqa tasta'tib, bermakna isti'tab bererti meminta dihilangkan celaan. Nabi kata kepada pak menakan dia, Nabi kata jika engkau dapat hidup lama, tak mati lagi, banyak benda boleh buat. Boleh buat kebaikan, boleh bertaubat, dan itu semua baik pada kamu. Penulis kata dalam hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menepukkan tangan beliau yang mulia ke dada Abbas radhiyallahu anhu, dan tepukan beliau bukan untuk mencela atau menghina, tetapi bertujuan menarik perhatiannya kepada apa yang akan disampaikan. Kadang-kadang sentuhan yang agak kasar tu diperlukan bagi kawan tu punya emosi tu jadi apa? Sedap balik, gerak balik. Bukanlah tepukan yang agak kuat, tapi tepukan yang kita kata macam tangan kita bukan begini kan, tapi dia dia kena tu, dia macam orang tengah mengantuk rayan kan, bagi sekali dia. Pasal dalam dada ni macam-macam duk ada, duk ingat sakit ni biar matilah. Sekali Nabi tepuk dada dia.
Tepuk kuat, doktor marah pula jantung kita jadi lagu mana kah. Tepuk yang tangan kita tidak begitu, jadi memang sakit, tapi tangan kita agak boleh Pakcik Din, tepuk, sedangkan ni, sedangkan ni, sedang tak apa jadi kan. Nabi menepuk dada Ali radhiyallahu an untuk meneguhkan keyakinan hatinya. Ini lagi satu, tepuk demikian. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, dia berkata, lamma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqultu tab'athuni wa ana rajulun hadithun sinni wa laysa li ilmun bikathirin min al-qada'i qala fadaraba sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala idhhab fa inna Allah azza wa jal sayuthabbitu lisanak wa yahdi qalbak qala fama a'yani qada'un baina ithnaini. Kata Sayyidina Ali, tak terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengutusku ke Yaman, aku berkata, bagaimana mungkin engkau akan mengutusku sedangkan usiaku masih muda dan aku tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai masalah peradilan, masalah qadhi, nak adil. Sayyidina Ali melanjutkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda, pergilah, sesungguhnya Allah azza wa jal akan memantapkan lidahmu dan menunjuki hatimu. Sayyidina Ali berkata, setelah itu memutuskan perkara di antara dua orang bukanlah hal yang berat untukku. Sayyidina Ali kata, sejak Nabi buat lagu tu, dadaku jadi lapang. Ya. Kita pun boleh buat lagu tu lah. Kita amal, kita ambil pada perkataan tu. Perkataan sayusabbitu lisanaka wa yahdi qalbaka. Letak tangan kita dekat dada orang, baca doa tu. Bila nampak dia ni ragu-ragu nak buat satu benda, duk wah-wah, baca doa ni kat dia. Tapi dengan tepukan ni agak, bukan pita lagu tu, tepuk dia, tepuk dia, tepuk. Kata ada sayusabbitu lisanaka wa yahdi qalbaka. Ataupun kalau kita sendiri ragu-ragu, kita duk wah-wah, duk ragu-ragu dengan keputusan, kita baca doa ni. Kita kata Allahumma tsabbit lisani wa yahdi qalbi. Ya Allah, sabitkan, kukuhkan lidahku dan berilah petunjuk kepada hatiku. Kalau dekat orang kita baca lagu tu. Sama ada kita boleh baca Allahumma tsabbit lisanahu wa yahdi qalbahu, ataupun kita boleh baca Allahumma tsabbit lisanaka wa yahdi qalbaka, ataupun kita boleh pakai terus yang ni. Kawan tu duduk depan kita, kita kata sayusabbitu lisanak, dengan perkataan sin, saya menunjukkan satu kejadian tu untuk menunjukkan jarak yang dekat. Allah akan menetapkan lisan kau, wa yahdi, dan memberi petunjuk, qalbaka, pada lidah engkau. Anak-anak kita nak pergi interview kerja ke, baca doa ni. Ataupun kita nak pergi meminang untuk orang ke, baca doa ni. Takut dia bagi pantun, kita kacau kita. Kita Pening Boria, dia duk bagi pantun pula. Kita pun baca doa ni, baca depan dia, biar dia terkejut. Orang Pening duk jampi apa? Mau tak jampi kita? Nak bagi berat penumbuk. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana waji'un wa ana aqulu
Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni wa in kana ajilan farfa'ni wa in kana bala'an fasabirni. Qala ma qulta fa'adtu alayhi fadarabani birijlihi faqala ma qulta qala fa'adtu alayhi faqala Allahumma afihi aw ishfihi qala famashtakaitu zalikal waj'a ba'du. Sayyidina Ali cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintah di hadapanku ketika aku sedang sakit. Wajah bermakna sakit. Aku sakit. Wa ana aqulu, ketika itu aku sedang berdoa, Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni. Ya Allah, jika ini adalah penghujung ajalku, maka matikanlah aku. Wa in kana ajilan farfa'ni. Namun jika ajalku masih lama, maka berilah aku kelapangan hidup. Di situ ada nota kaki sikit. Ar-rafa'u kata lawan daripada al-wad'u. Menurut bahasa maknanya meletakkan. Seakan-akan Sayyidina Ali menyatakan farfa'ni, berilah kekuatan pada aku. Wa in kana ajilan, kalau sekiranya ajal aku belum sampai lagi, farfa'ni, bagilah, angkatlah hidup aku ni, bagilah aku kuat nak hidup. Jika sakit ini adalah cubaan, Sayyidina Ali kata, wa in kana bala'an, kalau sekiranya sakit ini adalah cubaan, fasabbirni, maka jadikanlah aku sabar menghadapinya. Beliau pun bertanya, apa yang telah engkau katakan tadi? Nabi tanya Ali. Aku pun mengulanginya. Lalu Nabi menyepak aku dan berkata, apa yang telah kau katakan tadi? Lalu aku mengulanginya. Setelah itu Nabi bersabda, ya Allah, sembuhkanlah dia, atau sembuhkanlah dia. Sayyidina Ali berkata, setelah itu aku tidak lagi mengeluh rasa sakit seperti itu. Sayyidina Ali baca doa tadilah, Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni wa in kana ajilan farfa'ni wa in kana bala'an fasabbirni. Kalau masa aku dah sampai, bagilah aku mati elok-elok. Kalau masa aku tak sampai lagi, bagilah kekuatan untuk aku hidup. Kalau sakit ni ya Allah sebagai balak hang pada aku, hang bagilah kekuatan untuk aku sabar. Nabi ulang, Nabi tanya kat dia, apa hang kata? Hang kata apa? Hang kata apa? Sayyidina Ali ulang. Bila Nabi dengar clear dia ulang, Sayyidina Ali kata, fadarabani birijlih. Nabi sepak, rijlun kaki, Nabi sepak, Nabi kei, bahasa kita kata kei. Bukan penepang, bukan lagu tu, kei, Nabi kei. Nabi guna kaki Nabi tu, Nabi kei dia. Kata penyepak tu teruk kan, kei, Nabi kei kaki dia, dengan kaki Nabi ke kaki Ali. Nabi kata, ya Allah, Allahumma afihi, Allahumma afihi, ya Allah bagilah kesejahteraan pada dia ni. Ataupun rawi kata, Nabi kata, Allahumma shfihi, bagilah kesembuhan pada dia. Seolah-olah Nabi kata pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali oi, Ali oi, kalau hang sakit, tak usahlah duk merepek panjang-panjang, minta sembuh sudahlah. Yang duk pergi kata ajal dekat ni semua buat apa? Kalau kita sakit, minta sembuhlah. Pasal apa hendak pergi bagi tahu kalau ajal dekat, cabutlah elok-elok. Tuhan tahulah nak ambil nyawa kita macam mana. Katalah, Allahumma afini, ya Allah sembuhkan saya. Allahumma shfi, ya Allah sihatkanlah saya. Cukup dekat tu. Sayyidina Ali kata, bila Nabi baca doa ni kat aku, Allahumma afihi ataupun Allahumma shfihi,
Sayyidina Ali kata lepas tu, famastakaitu zalikal waja' ba'du. Aku dah tak mengadu dah sakit. Aku dah tak mengadu dah doa lagu di atas tu. Melainkan aku dapat doa dari Nabi. Sejak daripada hari tu aku sakit, apa pun aku baca doa ni je. Allahumma afini, Allahumma shfini. Ya Allah, bagilah sejahtera kat aku. Ya Allah, bagilah sihat kat aku. Ya Allah, cakap tu je. Aku tak karang dah panjang-panjang. Kata penulis, dalam hadis pertama di atas kita dapati bahawa Nabi menepuk dada Ali radhiyallahu an, sedangkan dalam hadis kedua Nabi menyepak Ali. Nabi keh. Nabi menyepak, lagi sekali sepak, kaki Qais radhiyallahu an sebelum mengajarinya perihal salah satu pembuka pintu syurga. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma bahawa ayahnya menyerahkan Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat melayani Nabi. Ini salah satu daripada khadam Nabi. Maka Qais berkata, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, sahabat yang besar Ini anak Sa'ad, Qais. Bila Nabi susah-susah apa, Nabi sedih, orang kata apa ke Nabi? Nabi cari Sa'ad bin Ubadah. Dia masuk Sa'ad bin Ubadah. Dahsyat dia. Nabi mengadu, dia kata kat aku, dia buat aku lagu ni. Sa'ad bin Ubadah kan akan nasihat Nabi. Dia umur banyak dari Nabi. Maknanya kita perlu ada orang yang berpengalaman. Orang tegur kita, nasihat kita, bagi pandangan pada kita. Kita tak boleh anggap kita ni serba boleh. Kata dia, famarra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad sallaitu fadarabani birijlihi wa qala ala adulluka ala babin min abwabil jannah qultu bala qala la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Qais, Nabi SAW melintasiku setelah aku selesai solat. Beliau menyepak aku seraya bersabda, maukah aku tunjukkan padamu salah satu pembuka pintu syurga? Aku menjawab, tentu. Beliau bersabda, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi tengok dia lepas semayang macam duk relax, tak buat apa. Maka fadarabani, Nabi sepak kaki dia. Nabi kata, mau tak aku bagi tahu kat hang, aku tunjuk kat hang satu daripada pintu-pintu syurga. Syurga ni ada banyak pintu, tapi aku nak tunjuk satu je. Dia kata nak. Nabi kita bacalah la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis ni kita dapati bahawa Nabi SAW Qais radhiyallahu an dengan kaki beliau yang mulia sebelum memberikan pelajaran. Hal itu beliau lakukan semata-mata untuk menumbuhkan perhatian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mubarakfuri. Siapa dia Mubarakfuri ni? Dia penterjemah, dia pensyarah kitab Sunan At-Tirmizi. Kata penulis, pelajaran. Nabi membangkitkan rasa ingin tahu Qais terhadap apa yang akan beliau sampaikan dengan menyatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga? Itu salah satu cara Nabi buat. Mau tak tanya, hal adulluka ala adulluka? Nabi kata mau tak? Nabi kita bagi sikit perhatian. Adulluka, aku nak tunjuk kat hang ni, aku nak ajak kat hang ni, ala babin min abwabil jannah, atas satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Kalau hang baca benda ni, terbuka satu pintu syurga. Penulis kata, semoga selawat dan salam Rabbku selalu terhaturkan kepada beliau. Alangkah gigihnya Nabi SAW dalam memberikan manfaat kepada murid-muridnya bandingkan dengan guru saat ini. Punggah.
Dia suruh banding. Dah main lambat. Bandingkan dengan guru saat ini. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmat-Mu tetap berada di jalan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran dan dalam segala hal. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kabulkanlah doa kami, wahai yang Maha hidup dan yang Maha berdiri dengan sendiri. Penulis kata kesimpulannya, cara Nabi SAW memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dengan terlebih dahulu menepuk dan menyepak anggota tubuh mereka adalah benar. Hal itu dilakukan bukan dalam rangka menyakiti, menyiksa atau menghina, tetapi untuk menumbuhkan perhatian dan kedekatan personal. Sonal. Apa tu? Perseorangan. Allahu Akbar. Bab yang ke-12, menyampaikan pelajaran dengan jelas dan perlahan. Nabi menyampaikan pelajaran dengan jelas dan perlahan. Termaktub di dalam sirah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau tidak pernah tergesa-gesa dalam melafazkan kalimah. Beliau memberi jida, intonasi pada setiap ucapannya, bukan jeda. Dan semua itu dituturkan secara jelas sehingga dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Hal itu disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Satu, Nabi SAW berbicara secara perlahan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kana fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tartilun au wa tarsilun. Kata Jabir, dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tartil atau dan tarsil. Imam At-Tibi menjelaskan tartil dan tarsil artinya menuturkan secara perlahan dan melafazkan huruf serta harakatnya dengan jelas, dengan clear. Macam mana huruf itu, dah betul lah Nabi sebut. Macam mana kita eja, macam itulah kita baca. Makhraj dia dengan clear, jelas. Mula Ali Qari berkata, maksud hadis di atas adalah beliau tidak tergesa-gesa dalam menuturkan kalimat. Beliau memberi jeda. Apa dia jeda? Apa? Intonasi. Apa tu? Intonasi itu apa? Jeda tu kotak kalimah. Nabi tak ambil kalimah pertama campur kalimah kedua. Nabi memberi. Kita bahasa Melayu pun tak ingat nak cakap. Beliau memberi apa? Dalam melafazkan kalimah, dia bagi hak huruf dia tu. Dia berhenti sat, dia cakap. Pause. So pause. Tak mana tengok pause. Pause. Dulu radio lama kan, dia ada pause. Betul tak? Kita tekan tu dia sekap suara. Pause maksud dia berhenti ya. Pause bukan paksa ke? Itu force. Itu F. Yang ni P. Makhraj tak sama. Okey lah. Saya baru faham. Nabi SAW menyampaikan sabdanya dengan
terstruktur. Dulu payah sebutnya. Terstruktur. Structure. Habis nak bina ayat macam mana? Nabi menyampaikan sabdanya dengan tersusun. Ya. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Kalamun faslun yafhamuhu kullu man sami'ahu." Aisyah radhiyallahu anha kata, adalah tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas, iaitu faslan, fusha. Nabi cakap itu dengan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Yang kata kalam faslan atau kalamun faslun, Aisyah abad sendiri, yafhamuhu kullu man sami'ahu. Semua orang dengar faham, clear dengar. Maksudnya setiap bahagian perkataan Nabi dituturkan secara terpisah. Dalam hadis lain, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu law addahu al-addu la ahsahu. Seandainya ketika Nabi SAW berbicara, ada orang menghitung perkataannya, pastilah dia akan dapat melakukannya. Tak gopoh, tak kalang kabut, tak mercik ayat liang. Kita kan kalut kan, mercik ayat liang semua kita cakap. Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan makna hadis di atas. Artinya, seandainya dia menghitung kalimat-kalimat, kata-kata ataupun huruf-hurufnya, pastilah dia mampu melakukannya, yakni bagi orang yang nak menghitung itu, dan dapat menghitungnya sampai akhir perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa penuturan Nabi itu sangat pelan dan jelas serta membuat orang mendengarnya faham. Dalam riwayat lain disebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyambung perkataannya seperti yang kalian lakukan. Nabi tak cakap meleret tu tak. Satu kalimat dicantum dengan satu kalimat. Kita cakap penat, lepas tu berkulung. Anda tengok orang baca berita hari ni, kita duk kena bang dengar. Dulu bahasa baku, tak kalut. Dulu seketui. Lalu ni kalau tengok rancangan hiburan, apa rancangan hiburan kan, apa zaman saya melodi, lah ni ada lagi? Tak ada kot noh. Dulu masa tu Kak Oji lah, dia yang melodi. Lah ni kita tengok kalau dia duk jadi pengacara hiburan ni, kalimat dia bersebut tu tak tahu mendatang apa dia nak sebut. Kadang nama dia perkenal nama dia, saya penyampai, apa dia nama dia. Sekali lagi naik nama dia, baru kita tahu. Tidak ada tartil, tidak ada tarsil. Nabi cakap dengan tartil, Nabi cakap dengan tarsil, Nabi cakap dengan kalamun faslun. Memang tujuan kita cakap nak bagi orang faham. Kalau kita bercakap tak mau bagi orang faham, kita terus cakap pakai bahasa isyarat. Syarat orang boleh faham. Tujuan kalimah itu dibina, huruf itu diangkat untuk menjadi satu kalimah, menjadi satu ayat, nak bagi orang faham maksud kita apa. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak berbicara tanpa jeda dan tergesa-gesa, iaitu dengan terus menyambung kalimah yang satu dan yang lainnya, sehingga cara itu bisa mengkaburkan pesan yang ingin disampaikan. Kita tak dapat apa yang dia nak sampaikan pada kita itu, kita
kita tak dapat. Ikhwan, cakap ni kita tengok ikhwan, Nabi didik para sahabat dengan begitu dahsyat sekali. Indah didikan dia. Cara penuturan seperti ini tentu akan memudahkan murid untuk menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Kabulkanlah doa kami, wahai Rabb alam sekalian, alam semesta. Kadang-kadang ikhwan, ada pensyarah-pensyarah kita, bila dia mengajar, dia suka bagi budak-budak yang duduk dalam kelas dia tu tergantung. Dia nak bagi budak-budak tu mencari di library, tapi dia bagi susah. Dia bagi susah. Kita ikhwan boleh tak masa periksa kita ambil periksa kan, yang periksa besar-besar ni, boleh tak kita ambil periksa bawa buku? Kita bawa buku. Di Malaysia tak boleh, kosong ada setengah boleh. SPM boleh tak? SPM tak boleh. Sepatutnya boleh lah. Pasal tujuan periksa nak bagi dulu. Dia nak bagi fail. Masalah dia. Dia nak uji ni kan. Bang, dia nak uji budak-budak, dan dia tahu budak-budak dia mengajar tu macam mana. Kemampuan budak-budak bergantung kepada penjelasan pensyarah. Ada pensyarah, antum bayang dalam tempoh PKP, pensyarah tak masuk kelas, semua main online. Kadang-kadang ada 2 turn belajar pakai apa budak tu faham. Lepas tu ada periksa. Lepas tu periksa tu pula menentukan dia gagal ataupun. Tu boleh bayang. Dalam Malaysia ada penilaian macam tu. Bila kita tengok cara Rasulullah mengajak orang, dia berkeluar kalimat bagi orang tu faham, tak keliru. Kadang ada pensyarah yang sombong. Budak-budak dah keliru, budak bagi cari di library tak jumpa, mai jumpa dia balik, dia kata yang tu pun tak tahu. Akhirnya bila budak-budak bagi paper pada dia, gagal semua. Ada pensyarah sombong, halau budak keluar daripada bilik kuliah pasal main lambat. Kalau budak tu main lambat, pensyarah akan tanya, apa sebab lambat? Semalam saya tengok bola. Itu patutlah. Hang budak sekolah, hang pelajar, hang student, hang kena tahu lah masa hang. Tapi kalau dia bagi lambat, dia bagi motor dia pancat, tengah dia bawa motor, minyak habis, dia kena tolak cari pam minyak, pensyarah tak mau terima benda tu semua. Dia kata, ini bukan problem aku. Aku tanya apa sebab ambil lambat. Dia habang sebab motor pancat. Dia kata bukan motor aku. Allah, pensyarah ni nak kata crack echo. Jadi budak-budak tu tengok, menduka citakanlah kalau pengarah seperti pensyarah seperti itu mengajak hal ehwal agama. Menduka citakanlah. Akhirnya budak-budak kita mengaji tinggi-tinggi lagu tu 4-5 tahun, patut faham ilmu. Tengok-tengok 6 tahun lagi kena ambil paper tu tak apa, paper ni tak apa. Dah lah budak-budak ni time mengaji nak kena pergi kerja apa itu, kerja part time, nak sara hidup, ambil Grab. Ya subhanallah. Ini semua mesti dipikirkan balik dengan caranya Rasulullah ajar, ikhwan. Tak boleh sombong. Bab yang ke-13. Tengok cara Nabi lagi. Nabi mengulangi perkataan dia. Pelajaran lain yang kita temukan dalam sirah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah pada beberapa situasi dan kondisi tertentu. Beliau mengulangi perkataannya saat memberi pelajaran. Setidaknya ada 3 bentuk pengulangan yang pernah beliau lakukan. 1. Mengulangi perkataan kerana adanya permintaan. 2. Mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dalam satu kesempatan yang sama.
Tiga, mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dalam kesempatan yang berbeza. Berikut ini sebagai dalil masing-masing. Satu, Nabi SAW mengulangi sabdanya atas permintaan para sahabat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu an bahawa Rasulullah bersabda, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah." فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, cerita Imam Muslim, barang siapa meredai Allah sebagai Rabbnya, ada nota di bawah, barang siapa meredai kerububiyahan Allah sesuai dengan qada dan takdirnya, baik dan buruk, serta manis dan pahit, itu makna dia redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, artinya syariat dan hukum-hukumnya, baik dalam konteks perintah atau larangan, dan Muhammad sebagai nabinya, redha terhadap kerasulan Muhammad yang mengharuskan kita untuk mencontoh ucapan, perbuatan dan keadaan beliau, maka dia pasti akan masuk syurga. Abu Sa'id terperanjat lalu berkata, ulangilah untukku wahai Rasulullah. Maka beliau pun mengulangi sabdanya. Subhanallah. Penulis kata di antara faedah lain yang terdapat pada hadis tersebut adalah beberapa penjelasan di bawah ini. Satu, Nabi memanggil Abu Sa'id dengan namanya dan tidak dipungkiri bahawa hal itu memiliki pengaruh besar dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, adanya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin kaum muslimin pada masanya hingga hari kiamat kelak terhadap murid beliau. Beliau tidak ragu untuk mengulangi perkataannya atas permintaan si murid, yakni Abu Sa'id. Berbeza sekali dengan sebahagian guru saat ini yang justru tidak suka jika ada muridnya meminta pengulangan penjelasan di tengah-tengah pelajaran. Banyak pensyarah universiti suka buat perangai ni. Ranggi. Kata penulis, ada catatan penting, tidak hanya di dunia pendidikan dalam dakwah beliau pun hal itu diterapkan. Tidak hanya di dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan, tidak hanya di dunia pendidikan, dalam dakwah beliau pun hal itu diterapkan. Telah diriwayatkan secara sahih bahawa Nabi SAW pernah mengulangi perkataan beliau kerana adanya permintaan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa satu ketika Dhaimad, laki-laki daripada Bani Shanu'ah, tiba di Makkah. Dhaimad dikenal mahir meruqyah. Ada nota kaki. Ruqyah iaitu bacaan-bacaan untuk mengubati orang yang terkena sihir. Dhaimad dikenal mahir meruqyah, penyakit yang disebabkan oleh hembusan angin. Ada nota kaki, maksudnya ialah gila dan kerasukan jin. Lalu dia mendengar beberapa penduduk Mekah yang bodoh berkata, ini Ibn Abbas kata, sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Dhaimad pun berkata, seandainya aku melihat Muhammad, pasti Tuhan akan menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini bagus, ini bomong yang confident, bagus. Perawi melanjutkan, lalu Dhaimad bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dapat meruqyah penyakit yang disebabkan oleh angin ini.
Dan sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkan siapa sahaja yang dikehendakinya melalui kedua tanganku. Maka maukah engkau aku sembuhkan? Tak ada nota kaki. Maksudnya, apakah engkau memiliki keinginan terhadap ruqyahku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dalam riwayat Ahmad dikatakan wa nastaghfiru. Nabi baca yang ni. Kemudian Dhimat berkata, ulangilah kalimah-kalimahmu tadi untukku. Beliau pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Dhimat berkata, sungguh aku pernah mendengar perkataan para dukun, para tukang sihir dan para penyair. Namun aku tidak pernah mendengar kalimat seperti kalimat-kalimatmu ini. Sesungguhnya kalimat itu sampai ke dasar lautan. Itu ada nota kaki di bawah. Pada buku asal dia kata Na'usul Bahr. Kata Nawawi, kami membaca dengan 2 cara, iaitu bacaan yang terkenal Na'usu, yang kedua Qamusu. Abu Ubaid berkata Qamusul Bahr artinya tengah lautan. Ibnu Duraid berkata artinya gelombang lautan. Penulis kitab Al-Ain berkata artinya dasar lautan yang paling dalam. Imam Ibnu Asir menukil bahawa riwayat lain tertulis Qamusul Bahr, iaitu tengah lautan dan gelombangnya. Barangkali para penulisnya tidak mengutip dengan teliti sehingga perawi hadis mengubah. Perkataan yang dia kata pada Nabi bila dia dengar Nabi baca khutbatul hajah, dia kata kalimah ini sampai ke dasar lautan. Lalu Dhimat berkata, berikan tanganmu, aku berbaiat kepadamu untuk menganut agama Islam. Maka Dhimat pun berbaiat kepada beliau. Penulis kata dalam hadis ini kita mendapati bahawa Dhimat radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengulangi perkataannya. Lalu beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Subhanallah. Nabi ulang. Masa tu dia bomoh lagi. Nabi layan. Daripada sahabat dekat, sahabat besar, sahabat kecil, kanak-kanak, semua Nabi layan. Sampai Tok Bomoh mai nak berubat dia, akhirnya Nabi ubat Tok Bomoh tu. Dia mai pula dengan satu perkataan. Dia kata, kau sakit Muhammad, sakit kena bisikkan hantu setan, mau tak aku sembuhkan kau dengan ruqyah-ruqyah yang ada. Nabi tak ada marah, Nabi tak ada kata apa. Tuduh Nabi kena sihir ni ikhwan ketika itu menjatuhkan maruah. Tuduh-tuduhan yang menjatuhkan maruah, gila, sihir, apa tu, ada jin, ini semua tuduhan yang menjatuhkan maruah di sisi masyarakat masa tu. Maruah jatuh. Kalau masa tu zaman ada lawyer-lawyer, boleh saman, jatuh maruah. Orang tak berkawan. Kalau Muhammad pergi beli barang, orang tak mau jual. Kalau Muhammad ada anak perempuan, orang tak mau masuk Minang. Pertama adalah Muhammad terkenal keluarga yatim, keluarga miskin, ada anak perempuan. Lepas tu dia ni pula bapa kepada anak perempuan gila. Kalau orang kahwin dengan anak dia, keturunan turun. Kalau selalu tok ni duk kena kacau dengan setan, maknanya ada saka. Besok kalau kahwin, anak dia kahwin dengan siapa-siapa, dapat cucu. Ini tuduhannya sangat hina dan keji. Sangat hina dan keji. Tapi sekeji itulah mereka tuduh sesuai dengan zaman tu. Sesat. Tuduh sesat. Tuduh kawan dengan jin. Malaikat tu dia berkata setan. Lepas tu sihir. Lepas tu belah hantu. Gila. Punya hina tuduhan tu. Tapi bila mai kat ni Nabi Nabi bila renyah lagi gelak. Oh ikhwan, kita orang kata Wahabi pun telinga kita jadi
Jadi orang biasa akan guna kalimah-kalimah hina lah pada kita. Kalimah hina lah pada kita. Lepas ni kita akan sambung ikhwan. Lepas ni depa lagi hangat dengan saya. Mamak ni buat gila pula dah. Kita sambung. Nabi mengulangi sabdanya tanpa diminta. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.